Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya malam ini. Apa khabar saudara Zamari LC, saudara Hafiz Wan Basirun, saudara Roslin Le, saudara Rafi Kelapa Muda. Ini antara teman-teman yang sering menemani saya waktu malam bila saya memberi pencerahan. Begitu juga saudara Mustafa Ilyas. Selimut putih ni mengerikan saya. Saudara Muhammad Yusuf Hamzah, saudara Azrul Jalil, begitu juga dengan jangan lupa saudara ini mana tadi ni, teman-teman saya yang berkesempatan dengan saya, jangan lupa saudara like, share dan subscribe saudara di Instagram, Facebook dan juga di TikTok. Saudara, bila saudara Instagram, bila saudara subscribe, maka notification atau pemberitahuan akan dilakukan oleh sama ada di Facebook ataupun di Instagram maupun di TikTok. Apa khabar saudara Datuk Khairul Hayat? Moga Datuk sihat ya. Puan Aizah Saleh, Cik Mat Mohaini dari Taiping Perak. Saudara Puan Hamidah Kamat, selamat malam. Saudara Jaafar Jeff. Itu juga dengan saudara Puan Ibjah, YM Kanopi, saudara Muhammad Asri Dir dari Kuantan, Pahang, saudara John T, Empat Tulang Kering, apa khabar? Puan Rusmini daripada Pontian, Johor, ketua kampung mana ni, laju lah dekat TikTok tu, ketua kampung, saudara Amirul Chong Leong. Begitu juga saudara Roslan Sani, saudara Azami, saudara Zaini Castello dari Tanjung Karang, saudara Razali Stapa, mula dah gangguan tu. Saudara Rosli Husin, saudara Abdul Hamid daripada salam dari Kuantan katanya. Saya nampak dah mula ganggu tu. Saudara Al-Jabar ya di Facebook. Baiklah saudara, untuk tidak merunsingkan anda, saya harus terus memberi pencerahan. Saudara, mana yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. InsyaAllah saya saudara Roslan Sani yang selesai pencerahan ini, maka akan saya santuni anda ya. Saudara Azli 9262 di Instagram, saudara Syed Izzuddin, membebel lagi ke bro? Membebel lah, apa lagi saudara? Nak kata apa? Saudara Nazri Abdullah, saudara Perunding Ekonomi, begitu juga saudara Yusuf Ishak, saudara Ramli. Baik saudara, orang nak kata saya membebel pun membebel lah. Dari ini saya mula-mula memberi pencerahan tentang apa yang berlaku pada negara kita saudara. Saudara Muhammad Madam K ya. Hari ini hari Selasa 18 Oktober, hari yang ke-942 COVID menjengah di negara kita. Ini yang saya bebelkan tu saudara. Dan menurut laporan daripada sahabat saya, saudara Jamil Idris bersama dengan saudara Rio dari Universiti Malaya, saudara Abdul Wahid, ada pengurangan sedikit daripada semalam dan kemarin. Kemarin 1712, tapi semalam susut pada 1210, menjadikan jumlah jangkitan keseluruhan iaitu COVID-19 ini 4,868,402 warga kita yang terkumpul yang telah dijangkiti oleh virus corona. Dan saya melihat terdapat 6 negeri masih lagi ada peningkatannya dan susut di 10 buah negeri. Bagaimana saya seronok tengok di Labuan. Labuan kembali sifar, tiada jangkitan di Labuan semalam. Di Selangor susut pada 422, wilayah Persekutuan juga susut 109 jangkitan. Tapi di Sabah ada peningkatan daripada 108 jangkitan, dan Negeri Sembilan juga naik pada 114. Itulah 4 buah negeri saja yang terdapat jangkitan virus corona melebihi 100. Yang lain masih lagi bertahan di bawah 100. Alhamdulillah. Itulah laporan yang sebentar yang saya dapat berikan. Dan kita masuk segmen e-commerce. Sebab tu saya katakan ya, Puan Syarifah Hafifah, Mimah S Kitchen, saudara pula dah Instagram pun diganggu juga saudara. Saudara Fazilah Abdul. Ini segmen e-commerce bagi teman-teman yang ingin berniaga. Kalau mahu saya mewawarkan produk saudara, hubungi Al-Azhar di talian 011330
41241, saudara. Dan Al-Azhar memasarkan stangi al-bakurnya, iaitu seperti kemian dibakar, satu rumah harum semerbak baunya. Dan beliau juga memasarkan minyak wangi daripada tanah Arab, saudara. Selain daripada itu, kalau anda tidak dapat berhubung dengan Al-Azhar, sila hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Nampak gayanya Instagram pula diganggu sekarang ni, saudara. Kalau Siti Farehah, jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Teman-teman yang tinggal di sekitar Lembah Kelang, boleh menghubungi Syauqi di talian 012-357-5703 untuk mendapatkan bekalan buah-buahan yang akan terus dihantar ke rumah saudara. Dan makanan kegemaran saya, ini memang saya wawarkan saban malam, iaitu popiah sira Lady Maria. Sedap saudara, pedas, rangup dan manis. Bila makan mengasyikkan, harga mampu milik, murah saudara, tak mahal mana pun. Hubungi saudara Nizam di talian 019-435-1203 untuk mendapatkan popiah sira Lady Maria. Dan akhir sekali adalah pada teman-teman yang nak berniaga di kawasan anda, boleh menjadi wakil kepada tim Nurasyah. Tim Nurasyah ini boleh dihubungi di talian 018-279-4288. Dia memasarkan produk kosmetik wanita yang mesra, air semayang, harga mampu milik, dapat juga produk makanan dan juga seperti susu dan sebagainya. Tim Nurasyah boleh dihubungi di talian 018-279-4288 kerana ia sedang mencari agen-agen untuk memasarkan produknya. Saudara, itulah peluang perniagaan yang ada saat ini. Saudara Rosli Yunus, saudara Anak V, saudara Azli, saudara Said Izzuddin, Alo, saudara Syah Aidil, saudara Abang Manjul, saudara Bosku, Abang Manjul, Nurul Aminah, ya, Abang Ramli Abdul Rahman daripada Keluang. Apa khabar anda semua? Begitu juga saudara Helmi Mak Zain. Baik, saudara, kita masuk segmen naluri kehidupan. Ini adalah sekadar peringatan dan juga untuk kita menginsafi bahawa kehidupan ini hanyalah sementara saja. Saudara, kita harus ingat, saudara, bahawa hati kita ini perlu dirawat. Sentiasa, kalau tak dia mati. Kena dirawat supaya hati itu sentiasa hidup, saudara. Jadi rawatlah hati kita dengan sentiasa mengingati akan kematian. Hati yang sentiasa mengingati kematian, ia akan hidup dan melupakan bahawa mati akan mati. Katanya, hiduplah dengan semangat orang yang bersedia untuk mati. Kerana baginda Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling cerdik ialah mereka yang banyak mengingati akan kematian. Oleh itu, jadilah insan yang bijaksana seperti yang disarankan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yakni mereka yang sentiasa mengingati mati dan bersedia untuk menghadapinya. Jadi impak kepada mengingati kematian itu, para sahabat baginda Rasulullah sentiasa hidup tenang, bahagia dan aman di samping di dunia ini ditadbir dan diurus dengan cekap dan berkesan. Ingatlah saudara, kematian itu bila kita mengingatinya adalah sebagai pembasuh hati yang gelisah dan resah. Cukuplah kematian itu sebagai peringatan dan pengajaran. Ingat saudara, mati akan memadamkan rasa nikmat untuk kita melakukan maksiat. Bila kita mengingatkan kematian, ia akan memadamkan rasa enggan untuk melaksanakan ketaatan. Saudara, itu juga ia akan memberi kita tenaga yang begitu ampuh untuk menjalankan kehidupan dengan jiwa yang kukuh dan tenang. Persediaan menghadapi kematian menyebabkan kita lebih produktif dan aktif dalam hidup. Sebaliknya, kalau kita lupa kepada kematian, akan mematikan hati. Ingat itu saudara. Kalau kita rasa hidup ni 1000 tahun lagi, kita lupa diri kita, akhirnya kita terjebak dalam melakukan onar dan kehidupan yang penuh dengan dosa dan kemaksiatan, saudara. Baik, saudara, itulah seketika naluri kehidupan kita. Dan saya ingin menyantuni mutiara kata kiriman Tan Sri Osusukam. Katanya, saat kita solat sedang fikiran merewang entah ke mana-mana adalah lebih baik daripada langsung tidak solat. Itu betul juga saya. Kadang-kadang kita bila kita solat itu, fikiran kita
Macam-macam lah menerewang ke sana ke sini. Tetapi jauh lebih baik daripada tidak solat. Kalau tak solat langsung tak ada apa-apa. Itulah saudara, kita saling ingat mengingati, dan saya sentiasa mengingatkan pimpinan negara supaya jangan berbelanja tanpa had. Kerana kita khawatir kalau negara berbelanja tanpa had, maka bicara kita malam ini adalah persekitaran dalam penantian senarai calon-calon yang akan diturunkan bertanding dalam pilihan raya umum yang akan datang, saudara. Tapi sebelum itu, kita santun dulu peringatan melalui pantun oleh Pak Nazir. Apa khabar Pak Nazir daripada Perlis? Beliau saban hari menghantar kiriman pantun kepada kita untuk kita hayati bersama. Kata Pak Nazir, hari berkabut gelap semester, perahu karam di selat sepi. Berebut-rebut mengumpul harta, halal haram ditolak ke tepi. Itulah bagi orang yang sentiasa nak meletakkan mencari kekayaan, berebut-rebut. Akhirnya mereka mengetepikan soal halal haram ni, saudara. Tambahnya lagi, leher menjinjang si ayam katik. Berjalan hala ke rumah jiran. Rebut memanjang dalam politik, mengganggu kepala, berserabut fikiran. Jadi kalau kita asyik merebut dan memikirkan soal politik, rebut yang memanjang dalam politik ni, saudara, maka ia akan mengganggu kepala dan berserabut fikiran kita. Itu pesanan daripada Pak Nazir, supaya orang kata berpada-pada lah. Jangan sentiasa duk fikir politik saja, saudara. Hidup mesti diteruskan. Kalau lepas pemilihan nanti, lepas pilihan raya, nak buat apa? Itu paling penting, saudara. Dan sebelum saya meneruskan pencerahan, saya harus memberi peringatan kepada anda semua, kepada mereka yang melakukan suntingan pencerahan saya ini dan dimasukkan dalam sebarang channel sama ada YouTube dan sebagainya. Anda harus bertanggungjawab atas suntingan yang anda lakukan maupun tulisan yang anda culipkan dalam laman saya ini, kerana saya tak mampu untuk memantau setiap tulisan maupun suntingan yang anda lakukan. Ingat saudara, saudara harus bertanggungjawab atas semua itu. Dan nasihat saya, patuhilah peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi, saudara. Kita ada peraturan, ada undang-undang. Jangan langgar, saudara. Jangan menabur fitnah dan sebagainya. Saudara, itu peringatan saya. Dan kena ingat, pencerahan ini adalah pencerahan politik yang bermatlamatkan sekadar memberi informasi. Saya baca daripada pagi, malam selepas saya beri pencerahan ini, saya akan menatap lagi tulisan-tulisan teman-teman serta kiriman kawan-kawan tentang isu-isu setempat dari seluruh negara. Sekarang ini musimnya adalah musim orang nak bercakap soal pilihan raya. Tapi kena ingat, bila saya memberi pencerahan ini, paksi kita adalah kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Andainya saudara tidak bersetuju dengan pandangan maupun tulisan teman-teman yang saya baca ini, saudara boleh menyantuni dan menghantar kiriman pada saya. InsyaAllah kita boleh saling, bukan berbahas saudara, kita boleh saling bertukar-tukar fikiran. Ingat saudara, paksi kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Dan seandainya anda menghantar kiriman menggunakan bahasa-bahasa yang baik, maka tidak ada masalah untuk saya. Ingat saudara, kita adalah warga cinta damai yang menyantuni setiap permasalahan secara harmonis. Ini peringatan saya, saudara. Dan daripada pagi tadi memang sekitar jam 11.30 pagi, kawasan sekitar rumah saya ini hujan. Tengok awan gelap, tapi rupanya dia hujan sekitar sampai jam 1.30 tengah hari. Lewat petang tak ada hujan. Itu keadaan saudara, dan saya yakin ia tidaklah membawa kepada ini banjir besar ataupun banjir kilat. Bagaimanapun terdapat jugalah satu dua tempat yang tak sempat saya laporkan kerana belum ada penjelasan resmi daripada NADMA. Tapi namun begitu, belum ada lagi katanya kawasan yang banjir besar sebagaimana yang dikatakan oleh mereka, saudara. Baik saudara, itu laporan seketika kedudukan cuaca di sekitar kawasan saya. Kawasan anda saya tak tahu. Kalau anda ada laporan, boleh hantar kepada saya, InsyaAllah, untuk kita sama-sama berkongsi pandangan. Saudara, kawasan ni saya punya Instagram juga sekarang ni sedang dihack. Teruk lah. Tak apa, buatlah apa yang anda mampu. Tak mengapa, tak ada masalah bagi saya. TikTok pun kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Macam roti chips more. Sekejap ada, sekejap tak ada. Tak apa saudara. Sebab kita ada 3 saluran
Dia kacau di TikTok, pergi ke Facebook, kacau Facebook, pergi ke Instagram, ganggu Facebook, Instagram sekarang ni, balik-balik pada Facebook. Tak ada masalah, saudara. Baik, saudara, saya melihat bagaimana kenyataan semalam oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Ismail Sabri. Beliau menzahirkan bahawa isu-isu berkaitan dengan banjir yang dibangkitkan oleh ahli parlimen daripada Kelang, Charles Santiago, berhubung pembubaran parlimen, katanya tidak relevan dengan kuasa. Sebenarnya itulah kuasa prerogatif yang di Perdana Agong. Banyak orang mempertikaikan. Jadi sebenarnya menurut Datuk Seri Ismail Sabri, soal pembubaran parlimen ini terletak secara mutlak kepada kuasa Duli Yang Maha Mulia yang di Pertuan Agong. Saudara, kerana Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong menjalankan kuasa prerogatifnya secara bijaksana ketika menzahirkan harapan bahawa PRU ini perlu diadakan dalam tempoh terdekat sebelum hadirnya musim monsun timur laut yang diramalkan bermula penghujung pertengahan bulan November mendatang. Jadi begitulah keadaannya, keprihatinan Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong, baginda turun mencemar Duli ke Jabatan Meteorologi, Jabatan Kaji Cuaca, nak tahu bagaimana sebenarnya kedudukan negara. Sebab kalau ditunggu lagi sampailah ke hujung November, sampai bulan Mac nanti, banjir, mungkin berlaku banjir besar. Kalau berlaku banjir besar, macam mana pimpinan negara mahu menanganinya? Sebab kedudukan kerajaan tak menentu dan sebagainya, saudara. Itu yang dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Katanya Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong mahukan supaya ini tak apalah, ni di Instagram dia kena kacau sekarang. Tak apa, saudara, saya mula balik. Aduh, hai. Apalah dia orang ni. Instagram pun nak kacau. Tak apa. Baik, saudara, saya melihat juga setinggi ini kedudukan ini bahawa tulisan daripada sahabat saya, iaitu Dr. Ramlan Yunus. Ini pemuka bicara dalam politik kita ini. Menurut Dr. Ramlan Yunus, isu besar yang dimainkan oleh pihak lawan terhadap pimpinan Parti UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi dalam media sosial ialah soal isu banjir yang mereka desak supaya parlimen tidak dibubarkan. Yang kedua ialah katanya bahawa pilihan raya ini kononnya untuk menyelamatkan kluster mahkamah, sedangkan kluster mahkamah tidak terlibat langsung. Kita nak buat pilihan raya ni, sebab itu Datuk Seri Zahid menyatakan bukan beliau nak terburu jadi Perdana Menteri. Semalam pun dalam pertemuan Solidariti Barisan Nasional di Bagan Datuk, beliau mengumumkan secara jelas bahawa baginya adalah Datuk Seri Ismail Sabri sebagai calon Perdana Menteri seandainya UMNO Barisan Nasional diberi kesempatan untuk memimpin negara. Tapi soalnya bila bercakap soal banjir ataupun bencana alam ni, kadang-kadang kita bertanya sejak bila pula yang masalah-masalah ini tanggungjawab parti-parti politik untuk menghentikan banjir dan sebagainya. Sedangkan kita punya ada agensi yang diamanahkan. Sedangkan menurut Dr. Ramlan, ramai sudah menyedari bahawa pada tahun hadapan krisis ekonomi dunia akan menjadi lebih parah lagi, saudara. Ini adalah merupakan bencana yang jauh lebih besar dan lebih parah buat rakyat dan negara daripada masalah banjir. Jadi apakah wajar pimpinan kerajaan yang 3 kerajaan dah buat begini dan nampaknya masih lagi gagal menangani masalah ekonomi negara ini berterusan? Jadi seharusnya kita berusaha untuk mencari satu kepimpinan yang mantap, yang dominan, supaya dasar-dasar kerajaan dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Hari ini saja, saudara, semalam dan hari ini, kadar pertukaran antara ringgit Malaysia dengan dolar Amerika sudah pun mencecah pada RM4.72 bagi $1. Ini yang saya bimbangkan, sebab saya dah bercakap dia ini 2 minggu, 3 minggu lalu, kekhawatiran kita besar kemungkinan ia mungkin boleh mencecah sampai RM5. Kalau $1 Amerika nilainya RM5, wang Malaysia kita ini, apa jadi dengan makanan yang kita import dari luar negara? Ini jauh lebih besar masalah yang bakal kita alami dan rakyat juga akan terkesan. Saudara,
soal pasca sekarang ni COVID-19, saya aduhai, TikTok pula diganggu. Ganggulah. Sedangkan di Singapura sudah pun menemui varian baru COVID-19. Ini varian yang baru ini lebih bahaya lagi. Apakah kalau dalam keadaan kita menghadapi musim-musim begitu dengan kerajaan yang tak menentu, macam mana yang dialami sekarang, sebelum pembubaran parlimen, 3 parti-parti politik yang mentadbir negara tapi akhirnya masih lagi belum dapat menangani permasalahan ekonomi. Macam saya katakan tadi, saudara, sejumlah RM4.72 pertukaran against ataupun berbanding dengan dolar Amerika. Kita pergantungan kita pada negara Amerika, makanan ini, tiap-tiap pengimport makanan kita bergantung dalam 75% ke 80%. Makanan yang kita makan hari-hari, tepung, gula, susu, beras dan sebagainya, saudara, itu kita datang dari luar negara. Benar, negara kita ada juga petani yang mengusahakan sawah padi tapi tidak mencukupi. Itu cuma dalam 15% saja untuk kegunaan negara dan terpaksa diimport. Bila diimport makanan itu, tentulah pertukarannya dilakukan melalui pertukaran exchange rate ataupun pertukaran dengan dolar Amerika. Dan sekarang dengan dah naik RM4.72. Dulu RM4 dan sebelum tu RM3.80 dan sebagainya. Hari ini dah naik. Untuk 1 tahun ini saja, saudara, sudah lebih 60 sen naiknya. Kalau 60 sen barang-barang tu naik, macam manalah kita nak hadapi hari-hari yang mendatang. Itu sebabnya kita harus segera mengadakan pilihan raya dan untuk memilih satu kerajaan yang mantap. Saudara, saudara mana ni? Saudara Pini Azinuddin bagi pada PH, dia pun ada idea tangani soal ekonomi. Cukup cantik katanya. Ya, kita tak tahulah, bagi pada Pakatan Harapan dulu pun dah bagi, rakyat dah bagi dulu, saudara Azli. Jadi akhirnya bagi pada mereka, sampai hari inilah kita inherit atau meneruskan masalah rakyat yang berterusan. Itu yang selama malam saya nyatakan, saudara. Dan bila kita bercakap soal pilihan raya yang akan kita alami, agak menarik juga. Saya dapat culipan daripada media sosial Skuad Siasat. Dah TikTok pula kena ganggu. Daripada Instagram dia ganggu TikTok, saudara. Itulah, saudara, unable to access live di TikTok. Tak apalah, saudara, beralihlah pada Instagram. Oh, malam ni memang mereka ganggu teruk lah, saudara. Menjelang pilihan raya ni memang mereka akan mengganggu saya punya live ni. Tak berhentilah nampak gayanya. Tak apalah, seronok juga. Mereka nak ganggu-ganggulah. Bagi saya tak ada masalah. Nak buat macam mana, saudara? Sebab saya melihat, saudara, bila culipan daripada Skuad Siasat, dia mencatatkan, katanya duk sibuk-sibuk ini. Mana lagi ni, saudara? Dah kena ganggu lagi. TikTok pun dah ganggu. Tak tahulah saya pula macam mana nak buat. Aduh, hai. Sekejap, saudara, saya nak tengok ni macam mana lah. Bila TikTok ni diganggu. Tak apalah, saudara. Tak ada TikTok pun ada Instagram. Ya, begitu juga dengan Facebook. Sebab apa yang saya ingin nyatakan, saudara, di saat kita menjelajahi kehadiran musim pilihan raya ini, nampak-nampak gayanya dalam Parti Perikatan Nasional dah nampak berantakan. Ciri-ciri keberantakan itu sedang berlaku apabila kabarnya, itu menurut edisi siasat, Skuad Siasat, dia kata bahawa Parti Gerakan mereka menzahirkan amarah yang teramat apabila PAS memutuskan menggunakan logo PAS di 3 buah negeri, Terengganu, Kelantan dan Kedah. Dia kata kalau itu keadaannya, lebih baik tak ada apa-apa gerakan, tak bertanding. Itulah, saudara. Mereka sama mereka berantakan. Tapi kalau PAS bersama dengan Mufakat Nasional, kita tak ada masalah nak guna lambang PAS pun. Tapi ini keadaannya, saudara. Dan saya melihat kenyataan pengurusi Barisan Nasional
Datuk Seri Zahid Hamidi, beliau yakin bahawa negeri Perak akan menyumbangkan sekurang-kurangnya 12 kerusi parlimen untuk menjadikan gabungan dalam pembentukan kerajaan di peringkat di Putrajaya nanti akan lebih mantap lagi. Menurutnya sumbangan kerusi dari negeri Perak selain kemenangan kerusi parlimen dari seluruh negara adalah penting untuk mengukuhkan prestasi. Sebab itu katanya kemenangan Perak sangat signifikan. Begitu juga sumbangan negeri-negeri lain termasuk di Sabah dan Sarawak. Ya saudara. Jadi beliau berucap ketika Majlis Jelajah Solidariti Kestabilan dan Kemakmuran. Saudara, beliau menyatakan bahawa Barisan Nasional perlu menang sekurang-kurangnya 148 kerusi parlimen. Barisan Nasional bukan UMNO. Saudara, daripada 191 kerusi yang kita tandingi, beliau yakin bahawa mungkin 148 boleh menang. Bagaimanapun, beliau menyalahlah pihak-pihak tertentu yang dianggapkan sebagai jarum yang memecah belahkan hubungan beliau dengan Datuk Ismail Sabri sebagai isu kononnya. Sedangkan itu tak timbul pun. Bagaimana Datuk Ismail Sabri juga menyedari bahawa untuk pilihan raya kali ini, saudara, aduhai, saya cuba juga untuk teman-teman dalam TikTok, tak ada, tak boleh buat. Bahawa Datuk Ismail Sabri yakin pilihan raya kali ini is the mother of the election. Dulu, kata Datuk Ismail Sabri, letak songkok boleh menang. Tapi sekarang, jentera pilihan raya UMNO Barisan Nasional mesti bergerak lebih agresif lagi. Jadi sekarang ni tak ada timbul lah soal calon ini bertanding saja boleh menang. Kerana beliau runsing juga melihat bahawa ramainya calon-calon daripada UMNO bergebut nak jadi calon. Sedangkan walaupun kita yakin saudara bahawa tsunami politik yang melanda negara satu ketika dahulu sudah pun berakhir. Ini keyakinan daripada Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi dan juga selaku pengerusi Barisan Nasional. Kerana ini disebabkan kenapa boleh begitu? Berasaskan pada kebangkitan di 7 pilihan raya kecil dan pilihan raya negeri di Melaka dan di Johor. Kerana formula kita adalah untuk memberi kestabilan politik, dalam waktu yang sama adalah untuk menangani kemaslahan warga, itu rakyat. Lebih-lebih lagi soal ekonomi. Saudara, jadi pendekatan kita adalah kestabilan politik itu adalah jaminan kepada kemakmuran. Saudara. Baik, saudara. Saya mendapat perkabaran. Ini belum disahkan, cuma yang boleh disahkan pada 20 hari bulan. 20 hari bulan nanti, Suruhanjaya pilihan raya akan bersidang. Daripada 20 hari bulan, mereka akan mesyuarat menentukan tarikh-tarikh. Tentang paling penting sekali adalah tarikh penamaan calon dan pilihan raya umum, iaitu pengundian. Saya mendapat kabarnya bahawa SPRN akan menetapkan tarikh untuk penamaan calon adalah pada 5 November. Kerana selepas dari mesyuarat 20 hari bulan nanti perlu dikeluarkan writ. Itu yang saya katakan, pemberitahuan dihantar ke seluruh negara bahawa pilihan raya akan diadakan. Jadi dengan writ yang akan dihantar itu mengambil masa. Jadi daripada 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3. 2 minggu, betul? Kabarnya begitulah. Dalam selepas 2 minggu daripada writ itu dikeluarkan, maka penamaan calon akan diadakan pada 5 bulan. Dan kabarnya tempoh berkempen pula adalah sekitar 14 hari saja, iaitu 2 minggu. Mungkin juga 12 hari, tapi kalau mengikut yang dapatan saya, kabarnya hari pengundian adalah pada 19 November. Itu sebelum hadirnya musibah banjir yang besar dan sebagainya. Dan mungkinlah 20 bulan bila kita boleh tubuh kerajaan, dapatlah segera kerajaan menangani segala permasalahan. Jadi 5 hari bulan November tarikh penamaan calon dan pengundian pada 19. 2 hari sebelum itu pengundi-pengundi awal. Itu yang dapatan saya, saudara. Tapi belum disahkan lagi, kita tunggulah 2 hari lagi. Saudara, selamat semana, bebaskan bosku. Permintaan rakyat, saya boleh menyuarakan, saudara. Dan saya melihat juga, tiba-tiba saya tengok, terkejut juga saya. Tapi ini realiti, saya tak boleh kata apa. Bahawa sejak Datuk Zahid mengumumkan bahawa seandainya UMNO Barisan Nasional boleh membentuk kerajaan, calon daripada UMNO katanya Datuk Seri Ismail Sabri.
Tapi ini menimbulkan banyak komen-komen daripada warganet, media sosial melaporkan kepelbagaian kisah dan cerita dan pandangan rakyat. Dan ekoran baik itu, satu tinjauan telah dilakukan. Saudara boleh masuk ke halaman YB Viral. Ini satu halaman yang melakukan tinjauan, saudara. Tinjauan pendapat itu di halaman YB Viral. Katanya bahawa setakat hari ini kedudukan Datuk Ismail Sabri tidaklah begitu kukuh, kerana beliau cuma mendapat lebih kurang 19% berbanding dengan Datuk Mak Hassan, iaitu timbalan Presiden UMNO 21%. Datuk Seri Zahid dapat dalam 19%, Datuk Seri Syahmuddin 6%. Dan tiba-tiba saya tengok nama yang mula Tengku Razali Hamzah. Warganet dan juga rakyat masuk dalam halaman YB Viral. Mereka masih lagi mengharapkan agar kepimpinan yang mula Tengku Razali dapat diutarakan, kerana dapat 41%. Saudara boleh masuk cari dalam media sosial halaman itu, halaman YB Viral. Saya yakin benda begini kerana rakyat mahu melihat tentang penambahbaikan serta bagaimana kita harus menangani permasalahan ekonomi negara. Itu yang paling penting, saudara. Jadi kalau selesai masalah pilihan raya nanti, yang paling kita utamakan adalah tentang ekonomi, dan calon yang memanglah tidak dapat dinafikan, yang berpengalaman, yang berpotensi untuk menangani masalah ekonomi, sebab kita akan menghadapi serangan ekonomi dari negara-negara yang dinyatakan oleh macam kata Pak Jokowi, 60 negara akan terjebak dalam kemuflisan. Jadi kita memerlukan seseorang yang benar-benar pakar dalam bidang ekonomi. Tapi tak tahulah, itu survey yang dilakukan oleh YB Viral. Saudara carilah, saudara. Bagaimanapun, dalam saat-saat kita menghadapi kehadiran pilihan raya umum yang semakin mendatang ini, semakin hampir, saya melihat veteran UMNO. Veteran UMNO ini adalah pimpinan daripada veteran UMNO mahukan supaya agar Yang Amat Berhormat Presiden Parti Pengerusi Barisan Nasional segera mengumumkan nama-nama calon lebih awal. Ini katanya bahawa veteran UMNO mencadangkan agar pucuk pimpinan UMNO dan Barisan Nasional segera mengumumkan nama-nama calon supaya lebih awal, bagi memberi peluang kepada mereka yang tidak terpilih, yang merajuk dan sebagainya untuk dipujuk. Itu kalau yang merajuk saya. Menurut UMNO veteran Datuk Mustafa Yaakob, beliau mengingatkan pimpinan parti agar tidak memandang ringan perkara itu kerana ia boleh membawa kepada elemen sabotaj dan juga cah keting. Jadi katanya, jika calon diumumkan menjelang penamaan calon, ia lebih menyukarkan proses nak pujuk, memujuk dan sebagainya. Sedangkan waktu berkempen cuma ada dalam masa 14 hari. Ini dari pengalaman lalu, proses pemujukan itu mengambil masa berapa hari dan akan membantut proses berkempen. Apalagi sekiranya berlaku penutupan bilik gerakan. Ini perangai kadang-kadang ni, bila mereka tidak terpilih, mulalah tutup bilik gerakan, tak mau bekerja. Ini yang saya katakan. Sedangkan yang Berhormat Datuk Seri Presiden telah pun menyatakan secara jelas dan mantap, tak ada tolak ansur lagi, bahawa Majlis Tinggi UMNO memutuskan 70% calon-calon yang akan diturunkan adalah muka baru. Ni TikTok tak boleh nak buat macam mana, saudara? Jadi sebab itu veteran UMNO menyarankan supaya nama-nama calon ini diumumkan, saudara. Dan saya, itu permintaan daripada veteran UMNO. Dalam waktu yang sama, saudara, saya mendapati ini, memanglah ada teman-teman kata tak payahlah cakap parti orang lain, cerita pasal parti UMNO saja. Tetapi saya harus menyuarakan juga bahawa ahli parlimen yang agak kontroversi di parlimen, sepanjang parlimen 20 pilihan raya 14 dulu, itu Hanifah Maidin. Saya difahamkan bahawa intipan daripada media sosial Ton Carlos, bahawa kabarnya akar umbi Parti Amanah di Sepang
menzahirkan rasa tidak puas hati dengan rancangan menggugurkan penyandang ahli parlimen kawasan Sepang itu Hanifah Maidin. Ini dinyatakan oleh sumber parti itu yang rapat dengan keputusan yang diambil pada mesyuarat tertutup yang telah pun memutuskan pencalonan parti amanah. Jadi katanya Hanifah Maidin telah diketepikan dari pencalonan. Malah sebagian daripada mereka katanya menitiskan air mata selepas berbincang dan berunding panjang. Jadi tapi bagaimanapun perang dah habis. Presiden parti Saudara Muhammad Sabu juga memanglah dia dah tak dapat nak buat apa sebab keputusan itu dilakukan oleh Datuk Salihuddin Ayub selaku timbalan Presiden Parti Amanah dan merangkap pengurusi jawatankuasa pilihan raya bagi pihak Parti Amanah bersama-sama dengan Asmuni Awi. Dua orang inilah yang menentukan calon-calon daripada Parti Amanah. Senarai cara itu dijangka dimuktamadkan katanya hari ini dan akan menyaksikan beberapa muka baru diturunkan untuk PRU 15. Terdahulu jawatankuasa pemilihan amanah dikatakan menggugurkan Hanifah Maidin daripada bertanding kononnya atas faktor kesihatan dan kita pun maka tak ada lagi lah dah. Tak ada lagi lah isu-isu daripada seorang ahli parlimen yang membebel yang bukan-bukan. Saudara, bagaimanapun, ini kembali pada UMNO Barisan Nasional. Saya mendapat maklumat mengatakan bahawa mantan Presiden MCA Tan Sri Lew Tiong Lai, beliau akan kembali diturunkan untuk bertanding di kawasan kerusi Parlimen Bentong. Presiden MCA Datuk Seri Wee Ka Siong katanya seluruh ahli MCA telah pun memutuskan calon yang terbaik untuk bertanding di Bentong adalah Tan Sri Tiong Lai. MCA sudah membuat keputusan untuk menyokong pencalonan Tiong Lai sejak setahun lalu. Kerana walaupun beliau tidak terpilih sebagai ahli parlimen dalam pilihan raya yang lalu, dia masih lagi meneruskan khidmat baktinya kepada warga dan masyarakat di kawasan Bentong. Jadi pada teman-teman di Bentong, bahawa calon yang akan diturunkan bertanding kali ini dari Barisan Nasional adalah mantan Menteri Pengangkutan, mantan Presiden MCA Tan Sri Lew Tiong Lai. Saudara. Jadi pada PRU lalu, Tiong Lai gagal mempertahankan kerusi Parlimen Bentong yang telah dipegangnya selama 4 penggal. Beliau tewas kepada Wong Tak daripada DAP. Kekalahannya adalah dengan majoriti 2032 undi. Tak banyak mana pun. Jadi besar kemungkinan kali ini dalam kesedaran warga di Bentong kerana Wong Tak ni katanya tidak melaksanakan tugas dengan baik. Itu keadaannya. Saudara Razali Samad, kenapa pemimpin dan ahli UMNO kaya raya? Dari mana datangnya duit? Saudara Razali Samad, itu persoalannya. Tapi kali ini kita akan menurunkan 70%. Cukup-cukup dah. Tak usah kita fikir. Dan satu lagi persoalannya sekarang ini tentang ini berhubung dengan UMNO Terengganu. Saudara minta saya mengulas parti saya. Jadi di Terengganu kabarnya bahawa UMNO Terengganu tidak pernah pun menamakan bekas pemimpin PAS iaitu Datuk Muhammad Khairuddin Ahmad Razali ataupun Khairuddin Atakiri sebagai calon yang akan bertanding bagi Parlimen Kuala Nerus. Ini diwawarkan banyak orang mengatakan bahawa selaku friend of Barisan Nasional. Jadi Datuk Muhammad Khairuddin Atakiri ini dia telah pun mengisytiharkan keluar daripada parti PAS. Tapi pengurusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Terengganu Datuk Seri Ahmad Said berkata tiada sebarang rundingan dilakukan berhubung tentang pencalonan Datuk Khairuddin. Jadi soal dia nak bekerja kata Datuk Ahmad Said untuk membantu UMNO Barisan Nasional itu tak ada masalah. Kita mengalu-alukannya tapi bukanlah untuk bertanding di Kuala Nerus, saudara. Sebelum itu UMNO bahagian Kuala Nerus juga menafikan desas-desus Menteri Perusahaan Peladangan, mantan Menteri Perusahaan Peladangan dan Komuniti itu akan ditampilkan sebagai calon Barisan Nasional. Jadi Ketua UMNO bahagian Kuala Negros iaitu saudara Apli Muhammad Yusof, dia berkata itu cuma dakyah daripada pihak parti lawan. Sebab itu menurut beliau mereka tidak mahu ahli majlis tinggi terutama top 5 diminta supaya memastikan tiada lagi calon bidang terjun
dipilih untuk bertanding bagi mewakili Barisan Nasional pada PRU kali ini. Jadi selaku Setiausaha Bahagiat Setiausaha Perhubungan UMNO Negeri Terengganu, Datuk Rozi Mamat berkata top 5 dan pucuk pimpinan tinggi parti itu perlu melihat secara teliti dan mengutamakan senarai calon yang dipilih serta boleh diterima oleh rakyat di peringkat akar umbi. Perkara ini pernah disuarakan oleh pengurusi UMNO Negeri, Datuk Seri Dr. Ahmad Said katanya. Jadi jika ada nama lain daripada calon yang dipilih di peringkat akar umbi, pastilah ia akan menimbulkan masalah untuk menggerakkan jentera parti dalam pilihan raya akan datang. Jadi kita dimaklumkan daripada 5 nama yang disenaraikan di peringkat bahagian, hanya 3 nama telah pun disenaraikan untuk saringan. Dan kali ini UMNO Terengganu masih menunggu bagaimanapun dapatan saya. Ini semalam saya dah nyatakan nama-nama yang telah pun mendapat top ranking dalam saringan di tingkat 38 dan juga top 5. Semalam saya bercakap tentang UMNO Pahang, calon-calon daripada Pahang. Saudara, yang agak menariknya apabila kita tengok, saya melihat bahawa calon ahli Parlimen Pekan itu Datuk Zita. Datuk Ita ni dulu adalah pegawai khas pada Datuk Seri Najib di Kementerian Kewangan. Baik, saudara. Di Terengganu, saya dipahamkan bahawa Datuk Abdul Rahman Bakar, Man Bakar itu the giant killer, dikabarkan akan diturunkan sekali lagi untuk menentang kerusi Parlimen Marang. Kerusi Parlimen Marang dah 4 penggal ini dipegang oleh Tan Sri Hadi Adi Awang, Presiden PAS. Bagi kerusi Parlimen Kemaman, banyak orang mengatakan bahawa Datuk Sabri Cik, tapi dapatan saya besar kemungkinan Datuk Muhammad Said akan diturunkan untuk bertanding kerusi Parlimen kali ini. Beliau sebelum ini bertanding kerusi Dewan Negeri dan mantan Menteri Besar Terengganu. Bagi kerusi Kuala Terengganu, kabarnya iaitu Datuk Wan Hashim. Sekarang ini belum disahkan oleh Presiden, belum ada lagi surat watikah dan sebagainya. Tapi itulah gambaran yang saya dapat, bahawa untuk kerusi Kuala Terengganu, Datuk Wan Hashim. Bagi Dungun, Datuk Haji Din Adam. Itu nama yang sekarang ini tengah top senarai untuk dicalonkan. Di Kuala Nerus, ini yang saya katakan tadi, pertikaian yang berhubung tentang kedudukan Datuk Khairuddin Takiri, yang kononnya sebagai calon daripada Friends of Barisan Nasional. Tetapi bagaimanapun, saya mendapati bahawa Dr. Apli Yusof, walaupun Dr. Apli Yusof katanya telah pun bersedia untuk memberi laluan. Dr. Apli ini, dia satu orang yang mengendah. Dia tak ambil kisah, bukan perebutan kuasa baginya. Yang penting, Terengganu mesti dipimpin oleh UMNO kembali. Jadi tapi kerana Terengganu tidak mengadakan pilihan raya negeri, jadi yang sekarang ni bertumpu kepada pilihan raya parlimen. Jadi Dr. Apli, bagi beliau, dia tak ada masalah. Bagaimanapun UMNO Terengganu masih lagi mengharapkan agar pimpinan UMNO Pusat mengekalkan Dr. Apli Yusof sebagai calon di Kuala Nerus. Di Hulu Terengganu, Hulu Terengganu, kawasan ini kawasan yang melompat. Saya kata-kata daripada UMNO dulu yang melompat, iaitu Rasul Wahid. Kabarnya Rasul Wahid akan bertanding sekali lagi atas tiket Parti Perikatan Nasional. Dan UMNO Hulu Terengganu dikatakan sedang berusaha supaya top 5 menerima pencalonan Datuk Haji Rozi Mamat yang akan bertanding di Hulu Terengganu. Di Stew, iaitu saudara Bazlan Abdul Rahman. Sementara di Besut, Besut ini adalah Datuk Nawawi Muhammad. Jadi bagaimanapun, saya juga mendapat kiriman bahawa Pakatan Harapan Terengganu akan menampilkan, katanya selain daripada UMNO meletakkan Datuk Rahman Bakar, bahawa Pakatan Harapan Terengganu akan menampilkan seorang individu bergelar ustaz sebagai calon yang akan bertanding di kerusi Parlimen Marang. Kawasan Marang ini kubu kuat PAS lah, saudara. Jadi Amanah bertanding, PAS bertanding, UMNO juga bertanding. Jadi bakal menyaksikan 3 penjuru, tapi tak tahulah apakah calon daripada Parti Pejuang ataupun gabungan Tanah Air, saudara. Setakat ini nampaknya gayanya ada tiga penjuru lah akan berlaku di Parlimen Marang. Kerana menurut pengurusi Perhubungan Amanah Negeri Terengganu, Datuk Raja Kamarul Bahrain,
Raja Ahmad, dia kata calon tersebut bakal memberi pilihan baru kepada pengundi di kerusi tradisi Presiden PAS. Saudara, tapi beliau tidak mendedahkan identiti siapa. Cuma dia kata seorang ustaz yang terkenal. Beliau turut memberi keyakinan bahawa calon PS berusia dalam lingkungan 40-an itu bakal memberi impak terhadap undi parti lawan sama ada BN maupun PAS. Calon ini katanya boleh membuka mata rakyat bahawa pendekatan seorang ustaz tidak semestinya melalui ceramah berapi-api dengan membakar sentimen negatif. InsyaAllah dia yakin ni seorang ustaz usia lebih kurang dalam 40-an tahun. Itu menurut Raja Kamarul Bahrain. Saudara, kabarnya Amanah akan menurunkan di kesemua 8 parlimen di Terengganu. Itu di Kuala Terengganu, di Marang, Dungun, Kemaman, Ulu Terengganu, Setiu, Besut dan Kuala Nerus. Jadi semua 8 kursi parlimen di Terengganu ini calon daripada Parti Amanah akan diumumkan dalam masa 1-2 hari lagi, saudara. Begitu juga beliau akan mengumumkan latar-latar belakang dan sebagainya. Ya, saudara, pada PRU 14 dulu Parlimen Marang dimenangi oleh Haji Hadi setelah menewaskan calon Barisan Nasional Saudara Muhammad Nur Endut. Saudara Muhammad Nur Endut mendapat undi sejumlah 31,795. Tewas kepada Haji Hadi yang dapat 53,749. Jadi majoritinya adalah 21,954. Apakah Tuan Guru Haji Hadi mampu mempertahankan kursi Marang? Wallahu a'lam bissawab. Saudara Wadi Hana Wadi Terengganu masih dipimpin oleh UMNO supaya toke-toke arak dan judi boleh. Aduh, saudara, terpulanglah kepada saudara. Semua Datuk je Muafakat Nasional 70% orang muda. Saya tak tahu. Yang saya tahu sekarang ini UMNO 70%. Saudara. Dan ini di Terengganu. Daripada Terengganu kita beralih pula di Perak. Ini kerusi yang dianggap kerusi panas, saudara, iaitu Pasir Salak. Semalam kita tengok kemunculan Datuk Sri Tajuddin yang digantung dia keahliannya, tapi kabarnya masih belum terlaksana pelaksanaan itu sebab itu dia hadir semalam. Tajuddin Rahman kabarnya bahawa Pasir Salak bakal membuat kejutan besar. Itu Parlimen P073 Pasir Salak dijangka akan membuat kejutan apabila 2 wakil wanita UMNO akan bertanding. Itu satu kursi Parlimen Pasir Salak dan satu lagi adalah di DUN, Dewan Undangan Negeri Kampung Gajah. Penyandang kursi Pasir Salak Tajuddin Rahman dikatakan katanya telah pun merestui 2 nama yang bakal mewakili, iaitu Datin Sri Rahayu. Ini anak pada Datuk Sri Tajuddin. Datin Sri Rahayu Tajuddin dan Datuk Dr. Wan Nur Ashikin bin Wan Nordin. Yang dikatakan bakal menjadi calon. Datin Sri Rahayu merupakan setiausaha UMNO bahagian. Bapa ketua bahagian, anak setiausaha bahagian. Dan beliau merupakan anak kepada Datuk Sri Tajuddin Rahman. Manakala Datuk Dr. Wan Nur Ashikin Wan Nordin merupakan ketua wanita UMNO Negeri Perak. Jadi apakah beliau akan jadi ketua calon parlimen ataupun Dewan Negeri? Tapi difahamkan Rahayu, itu anak Tajuddin, akan mengambil alih tempat Datuk Tajuddin sebagai ahli parlimen, manakala Datuk Nur Ashikin sebagai calon untuk ADUN Kampung Gajah. Saudara, Datuk Tajuddin ni sebagai rekodnya dia mula bertanding pada tahun 2008 selepas menewaskan Mustafa Kamil Ayub dari PKR dengan majoriti 2,688. Pada PRU 13 ada peningkatan, dia dapat majoriti sebanyak 7,386. Dan pada PRU 14 yang lalu Datuk Tajuddin mendapat majoriti yang agak memberansangkan. Jadi rekod pengundi Pasir Salak dicatatkan pada tahun 2022 pula setakat hari ini adalah seramai 74,754 pengundi, saudara. Dan perpecahannya iaitu 83% adalah pengundi-pengundi Melayu, 11% pengundi Cina dan 3.5% pengundi India. Jadi andainya kedua-dua calon itu diturunkan oleh UMNO Perak, khususnya UMNO Pasir Salak, ia akan mencatatkan sejarah apabila 2 wanita ditampilkan dalam satu parlimen. Itu Pasir Salak merupakan kawasan ikon kebangkitan penentang orang Melayu terhadap British, iaitu yang terkenal dengan kisah Datuk Maharaja Lela. Itu di Pasir Salak.
besar kemungkinan anak pada Tajuddin yang akan dipilih. Itu setakat yang saya dapat laporan. Dan yang agak menariknya saudara adalah di Wangsa Maju Kuala Lumpur. Kali ini Wangsa Maju, Ketua Bahagian Wangsa Maju, Datuk Syafiq Abdullah. Pilihan raya dulu dia tewas, tapi kali ini kabarnya beliau sekali lagi akan diturunkan untuk bertanding merebut kerusi Parlimen Wangsa Maju. Dan Pakatan Harapan diberitakan bakal menurunkan Tian Chua. Daripada Batu dia akan pindah bertanding di Wangsa Maju. Tian Chua pilihan raya lalu dia tak dapat bertanding, tapi kali ini Tian Chua akan bertanding di Wangsa Maju dan akan menentang Datuk Syafi'i yang merupakan Ketua UMNO bahagian Wangsa Maju, yang dilihat sebagai calon paling berpotensi. Bagaimanapun sekarang ni saya tak boleh mengesahkan 100% saudara, melainkan setelah diumumkan oleh Presiden. Tapi ini adalah ramalan yang saya rasa dalam 70-80% tepat lah rasanya. Sebab daripada Pakatan Harapan, Tian Chua, daripada UMNO tentulah ketua bahagiannya Datuk Syafi'i. Kerana untuk penjelasan anda, kerusi Wangsa Maju ini agak seronok juga kerana pengundi Melayu adalah sejumlah 60%. Pengundi Melayu di Wangsa Maju. Pengundi keturunan Tionghoa atau Cina adalah 30%. Dan India 8% dan lain-lain sekitar dalam 2%. Kali terakhir UMNO Barisan Nasional menang di Parlimen Wangsa Maju adalah pada tahun 2004 dengan majoriti 10,185 yang diwakili oleh Yu Tiong Lok daripada MCA. Jadi Wangsa Maju dimenangi oleh Tan Sri Datuk Seri Utama Zul Hasnan. Yu Tiong Lok dia bertanding pada tahun 1999, kemudian diganti oleh Tan Sri Datuk Seri Zul Hasnan Rafiq, mantan pengurusi Biro Disiplin saudara, dan juga mantan Menteri Wilayah Persekutuan. Dan andainya Tian Chua bertanding di Wangsa Maju, kabarnya lah beliau agak sukar untuk melepasi halangan kerana pengundian warga bangsa Melayu situ ada 60%. Keturunan Cina cuma ada 30%. Bagaimanapun Datuk Syafi'i masih terus berusaha dan bergiat menambah bakti sekitar itu. Saudara, saya melihat bahawa dalam musim-musim pilihan raya mendatang ini, orang yang paling ngeri sekarang ni yang merasakan bahawa untung nasib politiknya sudah pun menghampiri penamat, iaitu katak-katak. Katak-katak kabarnya sekarang ni sudah mula menyerang. Nak kata macam mana? Jadi bekas ahli parlimen yang melompat menjadi katak-katak politik kerana merasa keresahan dan sebagainya, mereka mula menyerang. Serangan mereka tentulah dihalakan kepada Datuk Seri Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi. Pertama kali mereka mengatakan mesti letak jawatan kalau nak menang. Ini cara psiko mereka. Kononnya Datuk Zahid ni lembik, tak boleh memimpin UMNO. Sedangkan beliau jadi Presiden UMNO, 7 pilihan raya kecil menang lepas pilihan raya umum yang lalu, dan 2 pilihan raya negeri menang. Di Sabah pun menang. Tapi kata-kata ini melontarkan cerita bahawa mereka mengugut supaya kalau nak menang maka Datuk Zahid mesti letak jawatan, kerana kononnya tiada hala tuju. Dan sampai itu mereka mengisytiharkan sokongan terbuka pada Dr. Mahathir. Saya lagi giring kepala, kononnya gabungan tanah air. Jadi kata-kata ini, kerana selepas mereka dilihat gagal untuk meyakinkan pengundi-pengundi di kawasan itu kalau mereka bertanding mewakili Parti Bersatu. Sebab itu saya agak menarik. Saya tengok tulisan sahabat saya, Saudara Saitu Omar. Dia kata bahawa ahli parlimen sekarang ini yang menjadi fokus dalam perhatian ramai adalah terdiri daripada mereka-mereka yang sebagai daripada adalah katak-katak. Soalnya sama ada parlimen dibubarkan mengadakan pilihan raya secepat mungkin atau akan datang, tapi perhatian itu ada beberapa ahli parlimen yang menjadi fokus dan nasibnya ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Antaranya ialah, pertama tadi macam saya katakan, Datuk Tajuddin Rahman. Kedua, Datuk Seri Syahidan Kasim, Menteri Wilayah Persekutuan. Ketiga, Datuk Tan Sri Anwar Musa di kursi Parlimen Ketereh di Kelantan. Kemudian Saudara Kari Jamaluddin, kursi Parlimen Rembau. Ini 4 nama sekarang jadi fokus. Apakah dia akan diturunkan bertanding semula ataupun tidak? Saudara,
Sementara itu terdapat 2 orang bekas ahli parlimen PAS yang juga menjadi fokus orang nak tahu ke mana mereka, iaitu pertama sekali itu Khairuddin Ahmad Razali, iaitu hulu nerus, dan juga kabarnya bukan PAS ni, bekas ahli parlimen keadilan Xavier Jayakumar di Hulu Langat. Ahli parlimen Hulu Langat katanya. Bukan Xavier tu saya. Selain mereka menjadi perhatian ini, ahli-ahli parlimen daripada UMNO yang telah meninggalkan parti, sekiranya mereka diletak bertanding oleh parti baru mereka, apakah untung nasib kata-kata ini boleh kembali menyantuni pengundi? Mereka ialah Larut, iaitu Datuk Hamzah Zainuddin; Jeli, Datuk Mustafa Muhammad; Tanah Merah, Datuk Ikmal Hisham, Timbalan Menteri Pertahanan sekarang; Ulu Terengganu, Rasul Wahid, Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna; Tasik Gelugur, itu Datuk Syahabuddin Yahya. Kemudian Timbalan Menteri Kesihatan sekarang ni, iaitu bagi kawasan Parlimen Bagan Serai, iaitu Nur Azmi Ghazali. Kemudian ahli Parlimen Sabak Bernam, Muhammad Fasiah, saudara. Kemudian begitu juga mantan Ketua Puteri UMNO Mas Emrayati bagi kursi Parlimen Masjid Tanah. Mersing, yang telah pun mengatakan Dr. Abdul Latif, dia kata besar kemungkinan dia tak akan bertanding. Kemudian di Kudat, iaitu Datuk Abdul Rahim Bakri, Timbalan Menteri Kewangan 2, Datuk Aizah Makdun, kursi Sepitang; Ronald Kaindi di Beluran, dan Zakaria Idris di Libaran. Ini nama-nama yang sedang menjadi perhatian warga, apakah mereka akan diturunkan semula, dia nak bertanding atas tiket apa. Kabarnya tentulah mereka tak ada jalan lain, sama ada mereka bertanding atas tiket Perikatan Nasional ataupun gabungan tanah air. Saya dipahamkan sudah ada pinang meminang, tapi tandinglah, tak ada masalah. Tapi fokus rakyat nak mau melihat. Selain daripada itu, terdapat juga ahli parlimen yang telah melarikan diri daripada Parti Keadilan. Turut menjadi perhatian, apakah mereka ini akan dicalonkan oleh parti baru mereka, itu bersatu. Dan jika mereka dicalonkan, apakah pengundi kawasan mereka sedia untuk menyokong mereka? Itu Azmin Ali di kawasan Gombak, yang saya nyatakan semalam bahawa pimpinan PAS kawasan Gombak katanya akan berusaha untuk memenangkan Azmin Ali. Sebab ini dalam pakatan Perikatan Nasional. Sedangkan 2-3 bulan dulu dia boleh mengatakan macam bersumpah dalam ucapan di Majlis UMNO Gombak. Dia mengatakan bahawa PAS Gombak akan menyokong Datuk Megat. Kemudian yang akan menjadi perhatian adalah Zuraidah Kamarudin. Dia akan bertanding di kursi mana? Sebab dia menubuhkan parti baru, sedang beliau adalah lompatan daripada Parti Keadilan. Dia adalah kursi Ampang. Juga jadi perhatian sudah Datuk Jaafar Kamarudin. Kamarudin Jaafar, bukan Jaafar Kamarudin, Kamarudin Jaafar di kursi Bandar Tun Razak. Kemudian Datuk Dr. Mansur di Nibung Tebal. Selain daripada itu, tentulah timbalan speaker, iaitu Datuk Abdul Rashid Hasnun, yang bertanding di kursi Parlimen Batu Pahat. Kabarnya besar kemungkinan nasibnya amat tenat. Begitu juga dengan Saudara Saifuddin Abdullah di kursi Parlimen Indra Mahkota. Di kursi Parlimen Segamat, Dr. Santara Kumar. Ali Biju di kursi Sheratok, Baru Bian di Selangor, dan Willy Monggin, itu Puncak Borneo, serta Jonathan Yassin. Inilah mereka-mereka ini yang kita akan ulas. Sebaik saja Suruhanjaya Pilihan Raya menyatakan tarikh sebenar pencalonan, dan saya akan berusaha untuk memberi laporan dan latar belakang siapakah mereka ini. Tapi yang agak menarik sekarang ni, saudara, kabarnya bahawa tiba-tiba saja nama Haziq tiba-tiba muncul sekarang ni dan sedang dicari untuk menjadi juru kempen. Daripada mana saya tak tahu. Apakah daripada Parti Keadilan, ataupun daripada Barisan Nasional, ataupun daripada Parti Pejuang. Ini akan Haziq sedang dicari untuk berkempen di kawasan Gombak. Kerana Haziq ini dia adalah orang yang tampil membuat pengakuan kepada pihak berkuasa bagaimana hubungan
sulitnya dengan Azmin Ali. Haziq sekarang ni sedang dicari dan akan diturunkan, bukan untuk bertanding, untuk berkempen di seluruh kawasan Gombak. Ini agak menarik. Pilihan raya kali ini macam-macam cerita akan berlaku. Tapi dapatan saya, Haziq, beliau ditahan lah, dia buat pengakuan bahawa memang video yang orang kata elephant meet elephant di sebuah hotel di Sandakan itu, Haziq mengaku bahawa itulah dia pelakunya, dan ini akan diturunkan untuk berkempen di kawasan Gombak. Saudara Datuk Azmin, silalah menghadapi serangan daripada Haziq. Dan saya tak tahulah sejauh mana benar tak benar, tapi kabarnya bahawa memang Haziq sedang dicari untuk diturunkan sebagai jurucakap untuk berkempen. Saudara, Tanjak Sakti, awas, jangan percaya Latif Katak ni katanya kaki temberang. Tak tahulah saya. Tanjak Sakti, beliau tak tahulah, katanya tak nak bertanding, tapi mungkin juga akhirnya dia bertanding juga. Ini bagi saya keadaan Saudara Rosli Rahim, nampaknya saya akan memberi pencerahan dari masa ke semasa. Saudara, Saudara Mac Alias, dia kata memang bodoh lah siapa yang bawa Haziq. Tak tahulah saya, tapi kabarnya besar kemungkinan keadilan ke katanya, sebab mereka nak kerja kat Azmin habis-habisan. Saudara Zaman, UMNO cukup takut dengan DAP menang kerusi, jadi banyak main isu perkauman. Saya tak nampak begitu, Saudara Zaman. Kalau nak kata UMNO memainkan isu perkauman, UMNO juga, daripada UMNO Barisan Nasional kita ada MCA, kita ada MIC. Saudara Mahano Haji Ahmad kata Haziq dan Umi Hafidah akan keluar. Lagi seronok. Saudara Fazla Abdul dia kata geng PKR lah cari itu. Tak tahu. Saya dapatan saya, ada orang kirim pada saya tengok, saya senyum. Maka bergemuruhlah, bergeduduplah isu-isu yang akan dilontarkan dalam musim pilihan raya yang mendatang. UMNO, saya pesan kepada warga UMNO, kukuhkan kubu anda, jaga PDM, mana yang mengajuk tu pujuklah, dan sebagaimana yang disarankan oleh veteran UMNO, saya veteran UMNO, kita menyarankan supaya Presiden dan juga Datuk Muhammad Hassan sebagai pengarah pilihan raya untuk UMNO Barisan Nasional segera umumkan lebih awal calon-calon yang akan diturunkan bertanding supaya mudah nak buat kerja. Bagi last minute ini, kerja yang last minute selalunya tak menjadi. Cukup-cukuplah kita mengalami masalah yang lepas kali ini. Sebab Presiden pun dah bagi tahu 70% muka baru akan diturunkan dan perlulah kita wawarkan siapa mereka. InsyaAllah, saya rasa lusa SPR akan menjelaskan ataupun menetapkan tarikh penamaan calon yang saya dapatan saya mungkin 5 hari bulan. 5 hari bulan 8 November dan pilihan raya 19 hari bulan. Saudara, dan kita tunggu besok siapakah calon-calon yang paling top untuk diturunkan bertanding. Saya cuma akan bercakap calon-calon daripada UMNO Barisan Nasional. Soal apa yang berlaku daripada Pakatan Harapan, itu parti mereka, saudara. Jumpa lagi malam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.